Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai orang tanya saya, doktor, apakah diet yang terbaik dalam dunia ni? Saya dah confused. Banyak sangat saya baca kat Google, kat YouTube. Banyaklah, ramai-ramai ada mazhab-mazhab menyatakan low carb, high fat, ataupun high fat, macam mana? High fat, low carb. Ada yang buat jenis keto diet. Macam mana, doktor? Ada yang kata vegetarian sahaja ataupun vegan sahaja. Maksudnya jangan langsung ada bahan-bahan yang tinggi protein ataupun tinggi daging, yang bermata berkaki jangan langsung, tak ada fat langsung pun ada, tak mahu garam langsung. Ada pula jenis yang carnivore. Carnivore tu maksudnya macam Flintstone lah, makan daging saja. Contoh, paleo diet. Macam-macam lah. Jadi saya nak beritahu pada anda sekalian, jawapannya senang sahaja. Di dalam dunia ni tidak ada satu diet pun yang sesiapa boleh kata dia punya sahaja yang terbaik. Sebab apa? Manusia kita ni Tuhan jadikan berbeza-beza. Cuma ada benda-benda yang memang tak boleh betul. Contohnya gula. Itu memang betul. Kalau diet mana pun dia kata gula boleh makan, itu dia ketinggalan zaman, betul. Nombor dua, kalau ada bahan-bahan susu yang dan dimasukkan dengan bahan-bahan seperti growth hormone, antibiotik, ataupun asal daripada ibunya, binatang-binatang ni yang telah memakan benda-benda yang memang tak sesuai untuk dimasukkan dalam badan manusia. Itu bukan salah ibu mengandung, jaga baik-baik, salah manusia yang bagi makan kepada ternakan. Faham tak? Tapi daging itu tidak haram dan memang tidak boleh diharamkan oleh sesiapa pun sehingga kan tak mau makan langsung satu keping daging pun. Tak, itu juga tak betul. Jadi sebab tu bila saya kata tentang ikan, semua tu bukan salah ikan, kan you semua dah tahu. Jadi kalau malam ni saya cerita nanti boleh makan ikan untuk anak dan cucu dan sebagainya tu, you jangan terkejut pula. Sebab selama ni saya kata yang bermata dan berkaki tak boleh, tetapi saya dah kata dengan justifikasi, dengan penjelasan kenapa tak boleh. Tetapi kalau betul you dapat makanan asal original, memang daripada ayam lagi, ikan ke, kerbau ke, lembu, semuanya boleh. Kalau dapatlah. Jadi malam ni kita nak perbetulkan, bukan soal kita lari pada DND diet, tetap pegangannya tak lari. Kalau you sakit, you kena berpegang kepada DND diet sehingga kan you boleh baik betul, lega, baru kita let go sedikit. Itu caranya. Baik, dah sedia belum? Bismillah lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor satu ialah avocado. Tulis kat situ. Sebab malam ni kita nak cerita tentang sampai ke anak cucu. Kalau kepada kita yang dewasa saja ni, apa pun kita boleh lahap je, betul tak? Tetapi kalau anak cucu yang baru 2-3 tahun ni, kalau yang setahun 2 tahun, memang dia gantungan kepada susu ibu. Jangan lupa kepada isu susu ibu, sebab tu disuruh sampai 2 tahun, betul. Tapi dalam setahun 2 tu pun, dalam dah boleh gigit, dah boleh makan, dah boleh telan tu pun, kita nak bagi bahan-bahan seperti avocado. Semua tahu avocado? Apukat tu. Jangan lupa, ini nombor 1. Bukan dia nombor 1 dari segi dia tu top number 1, no. Saya bagi 10, tapi yang ni antara pilihan yang terbaik. Boleh? Avocado, semua dah belajar avocado, bagus, sebab dia ada macam-macam lah. Ada fat yang paling tinggi, lemak yang bagus, one of the best, protein rendah, karbohidrat pun rendah. Itu yang bagus, avocado. Baik, nombor 2. Sekarang tiba masanya you copy elok-elok dan tengok balik, you bagi kat cucu you dengan anak you, bagi tak benda ni? Apa bahan-bahan yang dipanggil leafy green? Sayur yang menghijau ataupun bahan-bahan yang berdaun yang hijau yang boleh dimakan, yang tidak bertoksik apa-apa, terutama sekali sayur yang terkenal ialah namanya apa? Siapa tahu cepat? Brokoli. Masih lagi satu dunia ni, brokoli diiktiraf sebagai number 1. Di antara sayur-sayur lah, termasuklah sekarang bayam, lepas tu datang perkataan cauliflower, lepas tu datang Brussels sprouts. Yang bulat-bulat tu, Brussels sprout ni setengah orang tak suka, setengah orang suka. Tapi kalau you ajar mereka, sebab apa saya ajak you malam ni untuk cerita tentang cucu dan cicit, anak-anak terutama sekali lah, yang kadang-kadang degil sebab dia orang ni dah zaman moden, dah orang panggil generasi Z ke, generasi Y ke, apa generasi yang ni lah,
yang dah mula pakai handphone semua ni, mereka kadang-kadang terbawa-bawa dengan fast food. Kalau you daripada kecil lagi dah ajar dia orang makan wedges, french fries, burger, apalagi spaghetti, pizza semua tu yang you bawa melalui delivery semua kan, zaman PKP pun tak lepas, umur baru 2-3 tahun dah mula, susahlah mereka nak percaya kepada dan suka kepada sayur-sayuran yang menghijau. Belum cerita ulam lagi. Sekarang tiba masanya kalau you boleh lepaskan dia orang dengan makanan yang saya kata menghijau ni, tak kira lah budak kalau 2 tahun pun you boleh buat bubur kan, dengan buat sup sayur ataupun campur dengan moy mereka tu, betul tak? Saya masih ingat, saya tengok cucu saya ada sebahagian tu, tergantunglah siapa yang menjaga mereka, sama ada dia orang percaya tak kepada yang saya cakap ni. Kadang-kadang anak sendiri dia orang tak nak ikut saya cakap, tapi bila dia orang sedar, bila dah dewasa tu, bila nak tukar, dia dah masuk sekolah, susah. Saya ulang, bila dia dah masuk sekolah, maklumlah dah 5-6 tahun duk makan benda-benda yang kalau bagi kita tu perkataannya merepek lah kan, tapi nak buat macam mana benda tu sedap. Dan you dah tahu fast food ni dia ada 100 lebih ingredient, dan sebagian besar daripadanya untuk apa? Untuk mengadikkan you, mentagihkan you supaya you bergantungan kepada mereka punya makanan. Dan kalau lalu je kawasannya bau je, you dah mesti nak makan benda tu, mesti meronta-ronta minta ibu atau atuk tolong belikan. Jadi you nampak tak betapa susahnya kalau you tak jaga dari kecil. Tetapi untungnya kalau you tengok ni orang-orang Tionghoa, minta maaf saya cakap orang Chinese ni, mereka dari kecil lagi dia bawa bubur, pergi main ke, pergi tadika ke, dia mesti bawa. Jadi kita belajar lah kalau boleh kan, sebab mereka tu 2 perkara dia orang jaga betul. Satu ialah kesihatan, dia orang sanggup simpan duit. Nombor 2 adalah untuk satu kesihatan, satu lagi untuk apa? Untuk education. 2 ni dia orang jaga betul. Kita ni tak usah kita bandingkan sangat sekarang. Mulai malam ni benda yang hijau nombor 2. Nombor 1 apa? Avocado. Nombor 2 sayur-sayur yang menghijau. Apa saja yang boleh dimakan, buat elok-elok. Okey, basuh elok-elok dahulu, terutama sekali untuk anak cucu you. Seterusnya ialah nombor 3 ialah buah-buahan. Sebenarnya you dah tahu apa saya nak cakap, cuma saya nak tekan kat sini, ada pula buah-buahan yang saya nak cuba bagi nasihat lebih sikit pada biasa, iaitu kanak-kanak jangan terlalu biasa buah-buahan yang terlalu manis. Kalau you biasakan sangat, besok nanti buah-buah yang tak manis dia tak mau makan. Contoh, antara buah mango kan ada yang manis, kalau dah sampai orang utara kata manis melecat, orang Kelantan kata apa? Manis meleting. Okay, so jangan sampai yang terlalu manis, dibiasakan sehingga kan dia tak boleh makan jambu lagi dah. Tahu jambu? Jambu kan tak manis sangat. Ada juga jambu yang manis. Tapi buah-buah yang kelat-kelat seperti apa ya? Buah yang tak berapa manis lah. Buah manis seperti manggis pun manis juga. Nenas pun manis juga. Okay, so adalah buah-buah seperti yang saya boleh ingat tadi, jambu ataupun buah, kalau buah kendondong tu memanglah tak tahu dia boleh makan ke tak boleh makan. Maksudnya biasakan dia dengan pisang yang manis ataupun pisang yang agak tak berapa masak sangat, yang nak buat cokodok tu, pisang-pisang yang agak masih kelat-kelat sikit biasakan. Sebab apa? Kita nak mulut dia orang tu, lidah dia orang tu biasakan dengan yang tak terlalu manis. Faham? Tetapi kalau buah tembikai yang dah manis, buah lemon ke atau limau yang manis, no problem. Tapi biasakan juga dengan limau-limau yang kurang manis. Faham? So buah yang paling bagus ialah buah yang belum cukup besar sangat. Maksudnya kalau mango tu jangan ambil yang dah modified. You tahu tak, kalau yang sampai besar muka kita buah mango tu, berarti buah tu dah banyak modificationnya. Buah asal tak sebesar macam tu. Sama juga kalau boleh dapat buah berry ni bagus. Yang penting seperti antara berry yang bagus dia panggil blueberries. Saya ulang lagi sekali, perkataannya blueberries. Daripada anak, cucu, cicit sampai you pun blueberries ni boleh. Blackberries lagi gelap warna lagi bagus. So buah-buahan jenis yang kecil-kecil macam ni seperti strawberries kan, raspberries, berry-berry ni semua bagus. Kalau nak apple, buah pear semua boleh. Warna tak usah kira lah. Kalau dia suka merah, bagi merah. Kalau you suka hijau, ambil hijau. Tapi kalau kulit tak nak dibuang,
pastikan kulit tu dibersih elok. Macam saya cerita dulu, rendam dengan garam, dengan cuka, make sure wax tu hilang betul. Ya, pakai baking powder pun boleh untuk nak hilangkan dia punya wax tu. Okey, baik. Okey, sambung nombor berapa dah sekarang? Nombor 4 ni. Nombor 4 ialah bahan-bahan yang okey, sekarang tiba masanya saya kontroversi sedikit. Disebabkan anak dan cucu you masih membesar, dan kalau mereka sihat walafiat, mereka dibenarkan makan daging dan telur. Daging tu termasuk ikan, ya. Dengar lagi sekali elok. Dengan syarat, saya ulang berkali-kali, dengan syarat daging ataupun ikan ni ataupun telur ni adalah yang organik. Saya tak tahu macam mana you nak cari. Bila saya buat definisi organik ni, berarti kalau daging lembu atau daging kerbau adalah daging lembu yang liar, yang tak dimasuk dalam tempat kandang, yang tidak ada space untuk dia bergerak. Berarti yang diheret pagi-pagi pergi masuk ke hutan, naik bukit sana, petang nanti dia bawa balik. Pernah tengok cerita macam tu tak? Masa budak-budak saya dulu kan ada orang yang bela 10-12 ekor tu, dia pergi hantar ke hutan mana-mana, lepas tu hantar balik. Yes, lembu macam tu, kalau kambing macam tu, no problem. Saya pernah sebenarnya. Ayam pun sama juga. Okay? Dengan syarat you tak beli dedak yang dalam dedak tu ada dia punya growth hormone, ada yang bagi dia kenyang, makan sikit tapi badan lebih besar cepat, sampai 3-40 hari dah boleh sembelih. Tak mau. Kalau ayam macam tu, you jangan. Dia punya telur pun tak boleh. Sebab apa? Kalau you tengok egg yolk yang merah pula, yang kuning tu kan, you perasan tak? Kalau yang organik betul, yang dibela, dilepaskan keliaran tu, yang you kena kejar nak sembelih seekor ayam pun nak kena kejar tu, yang tu kalau dapat, saya pernah. Pasal apa? Memang itu Tuhan bagi kita makan betul. Memang best. Ayam sebenarnya cukup banyak dia punya tu, daging-daging ni. Ikan pula, kalau dapat salmon, dapat ikan-ikan yang betul-betul yang bersih ni kan, yang tidak ada mercury, yang you tahu lautnya tidak ada pencemaran alam semua tu, memang the best. Sebab apa? Dia ada omega 3. Mana lagi best? Of course lah, sachenchi oil tu bagus. Tetapi sebelum kita jumpa sachenchi oil dulu, kita bergantung kepada ikan kan. Masalahnya ikan mana yang you makan sekarang. Tetapi kalau you dapat, katakan orang daripada Ulu Pahang kat mana-mana, Jengka ke, dia dapat air yang mengalir elok, yang tidak ada kencing tikus, semua tu zaman sekarang. Katakan you dapat semua tu, memang one of the best. Lagi berlemak, lagi bagus. Saya nak cerita. Sebab tu D&D diet dia fleksibel. Dia ada waktu-waktu hari, dalam kita sakit pun saya benarkan seminggu tu 2 kali sehari bagi you lepas makan benda-benda ni. Sebab apa? B12 tak akan dapat daripada sayur biasa je kan. So you kena cari daripada makanan-makanan begini. Namun kalau you dapat, semua satu keluarga boleh makan. Faham? So ini kali kalau you tengok betul-betul, jangan sampai telur tu kuningnya dah kuning pucat. Berarti telur tu memang tak sihat. Dan bila you rasa you makan telur tu patutnya bagus, sihat, tetapi sebenarnya dia ada bahan-bahan yang toksik dalam tu. Sebab tu warna kuningnya dah tak orange lagi dah. Sepatutnya egg yolk tu warnanya bukan kuning pucat, dia patutnya ke arah orange yang gelap, deep orange. Cuba you pergi tengok tempat-tempat, pernah saya pergi ke overseas dulu, yang dia orang bela sendiri. Saya pergi ke Austria masa tu. Ayam dia dah lah sihat-sihat, itu satu cerita lah. Dia lepas ke dia punya ni lah, padang-padang dia tu kan. Tapi bila kita ambil dia punya telur tu, memang warna egg yolk dia tu pun kita tahu bersih tu tak nampak, kita tak tahu lah kan. Tapi dari segi colour tu, dan dia lebih besar, dia punya merah tu, jumlah volume dia lebih banyak daripada telur biasa. Faham? Kalau you dapat benda tu, saya kata apa, daripada anak, cucu dan you sendiri sampai mak bapak you, siapa pun boleh makan. Setakat yang patut lah kan. Okey, baik. So, jadi bagus kalau you belanja pula. Seterusnya ialah kalau dapat minyak-minyak yang bagus. You kena kumpulan minyak pula. So, apa saja you nak masak ataupun nak bagi family you makan, minyak seperti saya cerita apa, virgin coconut oil, virgin olive oil, yang ni semua boleh buat. Apa tu, kelapa sawit, boleh ya, yang fresh, yang bagus punya, yang tidak ada
penipuan apa-apa, yang betul-betul original, you boleh. Bahkan makan fresh lah, macam virgin coconut oil, virgin olive oil boleh, memang sebagai minuman kesihatan. Anak-anak kecil dah boleh minum dah, semua no problem. Termasuk kita punya, kalau habatus sauda tu tak boleh banyak-banyak lah, sebab dia kuat kan. You bagi macam setitik 2 dulu budak-budak kan. Tapi kalau macam sacha inchi oil semua tu boleh sangat-sangat, sebab dia datang daripada biji-biji red. Belum lagi lah ada kecuali kalau orang nak tipu boh minyak nyok dalam tu, kadang-kadang sekarang ni dah ada orang buat pula dah benda-benda yang laku-laku ni kan. Benda yang you boleh ialah seperti MCT oil tu, minyak kelapa sawit, minyak apa saya kata, olive oil, minyak habatus sauda, minyak kelapa dara dan sacha inchi oil boleh. Lepas tu kumpulan seterusnya ialah ke kacang. Okey, yang ni you kena hati-hati, sebab ke kacang ni tolak peanut, tolak kacang tanah. You kena check dulu anak-anak kecil, sebab ada sebahagian daripada anak-anak kecil tak boleh makan kacang. Sebab dia masih kecil, mungkin dia punya sistem belum lagi melazimkan diri dengan kekacang. Sebab kekacang kadang-kadang banyak benda-benda yang allergenik, maksudnya yang boleh menyebabkan ada alahan. Faham? So kalau yang kurang sikit dia punya masalah seperti macadamia, orang tak berapa komplain tentang alahan. Satu lagi pecan, P-E-C-A-N, pecan, you carilah namanya pecan. Walnut, you tahu kan, macam otak tu design dia. Lepas satu lagi almond, macam almond tu apa, badam kan. Okay, so almond bagus. Lepas tu gajus, you hati-hati juga, bukan semua orang boleh ambil tanpa allergic. I'm talking about budak-budak kecil ni. Kita dewasa boleh. Brazil nut boleh, pumpkin seed boleh, banyak lagi seperti apa yang saya suka selalu tu, pistachio kan, no problem. So sama juga dengan seeds lah, kacang dan biji-biji rin. Biji rin seperti chia seed, flax seed, hemp seed, pernah dengar kan, sunflower seed boleh kan. Dan jangan lupa kepada oat, OAT, oat. Oat saya pernah cerita, oat yang dah roll atau yang steel cut. Jangan yang hancur punya. Yang hancur punya tu dah terlalu bersih, dia tidak ada lagi power dalam tu, tak banyak B-kompleks lagi. Kita nak ada oats tu bagus untuk semua. Dan oats nak minum dengan apa? Nak makan dengan apa? Jangan ambil susu yang you tak pasti daripada mana datang. Okay? Kecuali susu daripada biji rin. Kan you pernah dengar susu almond, susu oat, susu bali, susu beras pun ada. Santan lagi best. Ajarlah anak-anak you sikit-sikit jinak-jinak dengan santan, no problem. Santan is one of the best. Bahkan kalau dia dah biasa minum santan dari kecil, Masya Allah. Cuma janganlah 2-3 tahun sebenarnya tak masalah, tapi saya tu tak mau ambil tanggungjawab pula. Nanti kalau jadi gatal mulut apa nanti you marah kat saya. Tetapi acah-acah dahulu, boleh tak? Kalau 4-5 tahun dah boleh cuba minum. Dah biasa, santan lagi best. Besok kalau dia nak pandai belajar minum kopi pula, you campur santan dengan kopi pula, bubur stevia atau honey, one of the best. Okay, baik, kita bagi nombor berapa dah? Mungkin nombor 7, lagi 3 je. Okay, nombor 3 lagi tu tubers. Semua jenis karbohidrat yang berserat, yang berubi, maksudnya ubi, tubers ni. Yang paling bagus ialah sweet potato, ubi keledek. Jadi budak-budak kecil boleh tak ubi keledek? Memang boleh sangat-sangat lah. In fact, dia boleh sebelum makan nasi, you ajar dia makan ubi keledek dahulu. You kopek sikit, bagi dia calit. Kita makanlah. Nak purple ke, nak orange ke, yang nak warna kuning ke, silakan. No problem. Banyak warna-warni tu. Jadi, sweet potato is one of the best. Nombor 2, dari segi ubi-ubi ni, potato pun bagus. Okay, kalau yang dah dewasa tu, bagi dengan kulit-kulitnya sekali. Very good. Tinggi dengan potasium pun dalam tu. Very good. Carrot, boleh. Timun pernah dengar? Okey, boleh. Yes. Timun bukan. Timun saya nak sebut kat lain ni. Celery. Celery boleh. Lepas tu beetroot. Ambil ni cukup lah. Okey, banyak lagi yang lain. Dan kita ingin tutup dengan 2 lagi, iaitu 1, herb and spices. Semua jenis rempah ratus ni, ataupun orang Indonesia panggil rempah rimpang, boleh anda galakkan semua satu family belajar makan, terutama sekali yang dah masuk dalam gulai. Sesimpel daun karpulai tu, daun kari tu pun dah bagus. Makan daun dia saja fresh pun boleh. Memang dimasukkan, memang
kita biasakan daun kari kan. Biasakan anak-anak yang pergi sekolah tu dengan daun-daun yang macam ni. Lepas tu campur dengan ulam sekali. Ni di bawah konsep herba dan di bawah konsep spices. Termasuk ulam-ulam kita yang banyak ada penawar. Jaga baik-baik, ambil yang biasa makan saja dulu. Jangan, memang banyak jenis-jenis yang ulam-ulam yang pelik-pelik tu bukan saya tak bagi, tapi untuk kanak-kanak jangan biasakan kalau dia tak biasa. Yang seperti yang you pernah makan, seperti ulam raja, pucuk paku ataupun pucuk ubi kayu, ni daun salam ataupun ni tenggek burung, daun gajus, pucuk gajus, semua-semua yang you dah biasa makan tu, pegaga, no problem at all. Bahkan digalakkan sangat-sangat. Cuma mereka, budak-budak kalau tak mau pun tak apalah, saya boleh faham. Tapi anda yang dewasa, ulam dan semua jenis herba, semua jenis kalau boleh pastikan yang turmeric, garlic, ginger, kunyit, halia, bawang putih, semua tu dihafal setiap hari atau selang sehari. Baik, sekarang saya tutup dengan coklat. Digalakkan budak-budak lagi kecil-kecil, dah digalakkan coklat yang minimumnya 72% ada koko. Saya ulang, jangan biasakan mereka dengan yang bawah pada 72 lah. Yang kata saintis ni, dia buat kajian, ada 72% ada koko, selamat untuk kita makan. Sebab apa, yang lebih tu ada gula, ada bahan-bahan, kalau tak gula pun benda yang manis dia orang bubur dalam tu. So kita tak nak lah gula lebih pada 15-20% tu kalau boleh. Faham tak? So saya suka kalau you acahkan lidah you kena 78-80% punya koko. Dia semua ni untuk kebaikan, untuk kesihatan. Tapi boleh tak you cari koko yang macam tu. Baik, ada beberapa lagi yang list ni saya nak bagi kat you yang bertulis dalam Quran pun, seperti Arabic gum. Boleh biasakan anak-anak kecil pun minum Arabic gum punya air tu, no problem. Okay. Termasuklah lentils, benda-benda dal, timun tadi, ginger pun disebut lagi sekali, halia, garlic, bawang putih pun ada, onion pun ada, bawang-bawang pun ada, jenis-jenis pria, jenis-jenis pria. Okey, saya nak kata gourds ni. Okey, lepas tu date kurma lah, olive, buah zaitun, buah delima, buah fig, buah tin, dan juga grape, anggur. Okey, saya dah habis cerita, cuma saya nak menggalakkan bagi mereka yang ada tanah di tepi-tepi rumah ataupun ada kawasan, ataupun kalau tak ada kawasan dalam pasu tu, belajar-belajarlah tanam sikit pokok-pokok yang senang hidup dan boleh dibuatkan sebagai amalan harian satu keluarga. Yang paling saya suka cerita pada you all, dan saya sendiri ada yang senang hidup, ialah moringa. Merunggai, okey. Lepas tu daun salam pun, pokok salam pun boleh. Dan ada pasu-pasu kalau boleh, serai, tak payah pasu. Kalau ada tepi rumah ada sikit tanah, serai paling senang naik. Pandan, daun pandan, pandan wangi tu. Yang lain tu kalau dekat rumah tu mestilah ada cengkeh, bunga lawang, simpan pun tak apa. Buah pelaga, jintan manis, jintan, semua jenis jintan, very good. Biji serbuk cili, biji apa saya nak sebut, biji kaskas pun boleh. Pokok-pokok bayam Brazil semua tu boleh tanam kan. Cekor, halia, apa lagi, ada orang sekarang ni tanam pokok cincau pula pun boleh buat sendiri. Kunyit tu memanglah. Jadi tuan-tuan sekalian, cukup dulu pada malam ni. Saya dah bagi sikit buah, saya dah sebut serai tak? Serai very good. Okay. Bunga telang boleh kan di tepi pagar tu. Untuk saya tanam dah 2 kali, sekali hidup sekali mati. Patut benda tu senang je kan. Yang bunga biru-biru tu, saya nak tanam lagi sekali bunga telang ni. Okey, pecah beling, tu bagus tu. Okey, baiklah tuan-tuan sekalian, untuk anda daun sup kalau boleh tanam, boleh hidup tak? Kalau tak hidup pun you beli selalulah daun-daun sup ni, bagus untuk mereka yang ada masalah kencing, masalah batu karang. Ginger memang wajib. Okey, satu lagi ialah ni limau ni, limau nipis, limau perut, semua tu tanam-tanamlah sikit. Okey,
Cukup dulu pada malam ni, saudara saya sekalian. Kalau saya terlupa, berarti banyak lagi list tu, tapi secara kesimpulannya saya dah bagi banyak idea pada you. Untuk satu keluarga, mainkan game ni. Maksudnya campur tolak, mix and match. Ingat, tak ada satu yang terbaik untuk semua masyarakat. Setiap kita ada dia punya jenis makanan yang sesuai. Namun yang tak boleh tetap tak boleh. Apa dia? Gula tak boleh, bahan-bahan fast food, bahan-bahan yang dalam kotak, dalam tin, processed food is no good. Okay, sebab tu kalau you masih bagi anak cucu you makan benda-benda daripada tin ataupun susu pun daripada tin, terpaksa lah, tapi kena campur dengan original juga. Dan jangan biasakan dia dalam kelonsong-kelonsong yang ada macam krepek-krepek semua tu, yang you tahulah kan, brand-brand yang popular dan sebagainya. Minta maaf lah, sebab anak cucu saya sendiri pun makan juga, tetapi saya kena lawan lah selalu. Sekurang-kurangnya 50-50, kita give and take lah, tarik tali, ya. Semoga mereka sihat masa tua besok, walaupun dia orang marah kita sekarang. Bila dia orang dewasa, bila dia orang faham, macam saya lah, sekarang baru faham kenapa atuk dulu tak bagi makan tu, tak bagi makan ni. Dia sebenarnya sayang kat kita sebenarnya. Kita ni muda-muda, kita tak dengar cakap. Bila dah sakit, itu pun kadang-kadang dah sakit, lupa diri juga. Jadi saudara sekalian, malam ni bukan saya nak berceloteh, nak bagi komen ke, nak meraban ke, tetapi saya dah terlalu banyak tengok manusia sakit disebabkan oleh salah pemakanan. Betulkan tu dulu. Namun apapun, ingat D&D diet sebagai asas. 2 hari seminggu masih dibenarkan untuk you bagi treat day, belanja untuk kita seronok sikit lah hidup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.